Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna Atirah binti Mazin. Nama diberi Nur Akila Amani binti Badrul Hisham. Nama saya Amina Naik Muzakir. Kami daripada kumpulan 6 dan karya sastra yang telah ahli kumpulan kami pilih adalah Batu Belah, Batu Bertangkup. Baiklah, saya akan teruskan perbincangan pada hari ini dengan sedikit sinopsis tentang Batu Belah, Batu Bertangkup. Batu Belah, Batu Bertangkup dikatakan sebuah batu yang berpuaka. Pada asalnya, terdapat sebuah pokok binjai yang berpuaka yang dihuni oleh jin, dan pokok tersebut telah mengganggu penduduk-penduduk kampung. Lalu datangnya orang Bugis yang bernama Dayang Perkasa telah menebang pokok tersebut, lalu menukarkan jin tersebut menjadi buah binjai dan dikurungnya di dalam batu belah, batu bertangkup tersebut. Kisah ini menceritakan tentang Mak Tanjung yang mengidam telur ikan tembakul. Mak Tanjung tinggal bersama anak-anaknya, iaitu Melur dan Pekan, setelah kematian suaminya. Setelah kematiannya, Mak Tanjung tiba-tiba mendapat suatu mimpi yang menyuruhnya untuk pergi ke kawasan Binjai untuk menangkap dan makan telur ikan tembakul. Pada keesokan harinya, Mak Tanjung pergi menangkap ikan tembakul di kawasan Binjai. Lalu, Mak Tanjung memperoleh ikan tembakul tersebut dan membawa pulang dan menyuruh anaknya Melur untuk menggoreng telur ikan tembakul tersebut. Ketika Melur menggoreng telur ikan tembakul tersebut, Mak Tanjung keluar seketika untuk menziarahi suaminya. Ketika pulang, Mak Tanjung mendapati telur ikan tembakulnya telah tiada kerana telah dimakan oleh anaknya semut, kerana telah dihabiskan semua oleh anaknya si Pekan. Hal ini telah membuatkan Mak Tanjung berasa sedih dan kecewa dengan Melur kerana Melur tidak dapat menjaga adiknya Pekan itu. Telur ikan tembakul merupakan telur yang telah diidamkan oleh Mak Tanjung ketika arwah suaminya masih hidup lagi. Pada waktu malam itu, Mak Tanjung mendapat suatu mimpi yang memanggilnya untuk pergi ke batu belah, batu bertangkup. Lalu Mak Tanjung tersedar daripada mimpinya dan berlari pergi ke batu belah, batu bertangkup tersebut. Melur dan adiknya Pekan mengejar Mak Tanjung dari belakang. Ketika berlari itu, Mak Tanjung telah berkata, "Batu belah, batu bertangkup, tangkaplah aku, makanlah aku kempunan telur ikan tembakul." Mak Tanjung berkata sedemikian sebanyak 2 kali. Lalu batu belah, batu bertangkup itu terbelah 2 dan menelan Mak Tanjung. Hanya rambut Mak Tanjung yang terjurai keluar daripada batu belah tersebut. Melur dan Pekan menangis teresak-esak di luar batu belah, batu bertangkup tersebut. Maka Melur dengan Pekan menangis teresak-esak sampai tertidur di batu belah, batu bertangkup tersebut. Pada malam itu, Melur mendapat mimpi daripada ibunya, iaitu Mak Tanjung. Mak Tanjung menyuruh Melur supaya tidak kembali lagi ke rumahnya, dan menyuruh Melur dan Pekan mengikut matahari yang terbit pada keesokan hari dan menyeberangi sungai sehinggalah mereka berjumpa dengan kampung ataupun kawasan yang bernama Kerayung. Keesokan harinya, Melur mengajak si Pekan untuk pergi meninggalkan batu belah tersebut seperti apa yang ibunya, iaitu Mak Tanjung, inginkan. Ketika sampai di kawasan Kerayung, Melur dan Pekan berjumpa dengan
Nenek Kebayan. Nenek Kebayan telah membawa mereka pulang ke rumah dan membesarkan mereka sampailah mereka dewasa. Dan apabila Pekan telah dewasa, Pekan telah mengahwini puteri raja. Semasa perkahwinan, Pekan telah dilantik sebagai raja muda kerana telah memenangi sabung ayam di kawasan tersebut. Lalu Pekan mengahwini puteri raja tersebut, iaitu Puteri Mayang Mengurai. Pada hari perkahwinan mereka, Pekan dan isterinya, iaitu Puteri Mayang Mengurai, telah disihir oleh seorang datuk yang bernama Datuk Pahlawan Hitam yang telah dikalahkan oleh ayam Pekan. Datuk ini menyimpan dendam dan hasad dengki kerana Pekan telah terpilih menjadi raja muda. Pada suatu ketika dahulu, sebelum Pekan dan Melur meninggalkan Batu Belah Batu Bertangkuk, ibunya ada berpesan bahawa jika salah seorang daripada mereka yang terkena musibah, maka mereka bolehlah datang ke Batu Belah Batu Bertangkuk. Apabila Pekan dan isterinya telah disihir oleh datuk tersebut, maka Melur telah membawa kedua-dua orang tersebut, iaitu Pekan dan isterinya, ke Batu Belah Batu Bertangkuk. Apabila dibawa mereka ke sana, secara tidak langsung Pekan dan isterinya telah sembuh dan mereka telah pulang ke istana dengan bahagia. Baiklah, kita masuk kepada kritikan sosial. Kritikan sosial terbahagi kepada 6, tapi kumpulan kami telah memilih 4 kritikan sosial, iaitu yang pertama, kritikan teguran, kedua, kritikan pendekatan, ketiga, kritikan sanjungan, dan keempat, kritikan sarana. Baiklah, terlebih dahulu kita masuk kepada kritikan teguran. Kritikan teguran merupakan suatu kritikan yang diberikan kepada seseorang yang perilaku yang kurang baik untuk menunjukkan suatu teguran atau suatu peringatan yang ikhlas. Aminuddin Baki merupakan tokoh terawal yang telah mempelopori kritikan teguran. Kita lihat daripada aspek sikap dan perlakuan dalam kisah Batu Belah Batu Bertangkuk. Yang pertama, melalui watak si Pekan. Pekan, kita boleh lihat bahawa Pekan seorang adik dan anak yang sangat degil dan keras kepala. Hal ini dikatakan sedemikian kerana Pekan ingin memakan telur ikan tembakau yang merupakan milik ibunya, iaitu Mak Tanjung. Pekan juga telah merebut telur ikan tembakau milik ibunya daripada kakaknya, yang menyebabkan Melur, iaitu kakaknya, telah dimarahi oleh ibunya. Pekan juga telah menunjukkan sikap yang tidak sopan kepada kakaknya kerana Pekan menggunakan nada suara yang tinggi ketika meminta telur tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa Pekan tidak sepatutnya bersikap sedemikian kerana Pekan lebih kecil daripada Melur dan Pekan hendaklah menghormati orang yang lebih dewasa daripadanya. Kritikan teguran yang kedua ialah diberikan kepada Mak Tanjung. Mak Tanjung tidak sepatutnya terasa hati dengan anak-anaknya, iaitu Melur dan Pekan. Mak Tanjung tidak sepatutnya berasa hati kerana Mak Tanjung lebih dewasa dan boleh memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk, berbanding dengan si Pekan yang hanya kanak-kanak kecil yang tidak tahu apa yang betul dan apa yang salah. Jadinya Mak Tanjung ini tidak sepatutnya bersikap sedemikian sehingga kan tidak ingin makan nasi dan membunuh dirinya di Batu Belah Batu Bertangkuk kerana rasa sedihnya yang tidak dapat makan telur ikan tembakau yang telah diidamkannya ketika suaminya masih hidup lagi. Kritikan teguran yang ketiga pula ialah kritikan teguran yang boleh diberikan kepada Datuk Hitam Pahlawan, di mana Datuk Hitam Pahlawan mempunyai sikap yang berdendam dengan Pekan, di mana ayam milik Datuk Hitam Pahlawan ini telah dikalahkan oleh Pekan. Jadi Datuk Hitam Pahlawan ini telah mengambil tindakan yang ekstrim, di mana
dia telah menyuruh pengikut-pengikutnya untuk menyerang Pekan pada waktu malam ketika Pekan ingin pulang ke istana. Hal ini menunjukkan sikap Datuk yang tidak sepatutnya melakukan perkara sedemikian. Datuk sepatutnya redha dan ikhlas atas kekalahannya itu. Hal ini kerana setiap pertandingan itu ada menang dan ada kalah. Yang keempat pula, kritikan teguran yang boleh diambil ialah sikap Datuk Hitam Pahlawan yang telah menggunakan ilmu sihir atau telah menyantau Pekan pada malam perkahwinannya. Hal ini telah menyebabkan Pekan isterinya jatuh sakit. Sikap Datuk Hitam Pahlawan ini sangat tidak patut kerana dia telah melanggar hukum-hukum Islam yang hal ini kerana telah bercanggah dengan syarak Islam. Datuk Pahlawan boleh dikatakan telah syirik kepada Allah dan membelakangkan Allah kerana menggunakan sihir untuk menyakiti Pekan dan isterinya kerana sikap amarah, kerana rasa marah dan dendam terhadap Pekan yang telah mengalahkan ayahnya dan menjadi raja muda. Amarah ini telah menyebabkan Datuk Hitam Pahlawan terbunuh dalam pertarungannya bersama dengan Pekan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kritikan pendekatan terbahagi kepada dua, iaitu kritikan intrinsik dan kritikan ekstrinsik. Di dalam karya Batu Belah Batu Bertangkup ini, saya mendapati dua kritikan pendekatan intrinsik dan kritikan ekstrinsik, di mana kritikan pendekatan intrinsik ialah plot dan watak perwatakan, manakala kritikan pendekatan ekstrinsik yang saya dapati ialah agama dan juga politik. Terdapat beberapa kepincangan yang dapat dilihat di bahagian plot di dalam karya Batu Belah Batu Bertangkup. Yang pertama, kurangnya perkembangan karakter, dan yang kedua, keterbatasan penyampaian dari segi aspek moral. Yang pertama, kurangnya perkembangan karakter, di mana kita dapat lihat bahawa tiada perkembangan di dalam watak Mak Tunjung, di mana di awal penceritaan menunjukkan bahawa Mak Tunjung berkecil hati dengan anaknya Pekan kerana memakan telur ikan tembakulnya. Kemudian beliau melarikan diri ke dalam hutan. Namun tiada apa-apa lagi yang ditunjukkan dan tiada perkembangan karakter yang ditunjukkan oleh watak Mak Tunjung. Yang kedua, keterbatasan penyampaian moral. Ciri-ciri moral dan aspek yang ditunjukkan dalam karya ini hanya ditunjukkan sekadar dasarnya sahaja, tetapi tidak secara mendalam. Misalnya, dari aspek kejujuran, Melo merupakan seorang anak yang jujur. Dia memberitahu ibunya, iaitu Mak Tunjung, tentang apa yang dilakukannya, iaitu memberikan bahagian telur Mak Tunjung pada adiknya Pekan. Namun, tiada lagi perincian yang ditunjukkan dalam cerita ini. Hal ini menunjukkan bahawa tiada ketersampaian yang dapat disampaikan kepada para pembaca. Seterusnya, tiga watak utama dalam karya Batu Belah Batu Bertangkup ini ialah Mak Tunjung, Pekan dan Melo. Watak perwatakan Mak Tunjung ialah beliau seorang yang mudah terasa hati dan beliau seorang yang cekal dan tabah. Mak Tunjung seorang ibu yang cekal dan tabah kerana setelah kematian suaminya, beliaulah yang menyara kehidupan anak-anaknya, iaitu dengan mengutip kayu-kayan di dalam hutan. Beliau sangat tabah untuk membesarkan kedua-dua anaknya sebagai seorang ibu tunggal. Seterusnya, Mak Tunjung merupakan seorang ibu yang mudah terasa hati dengan anaknya. Setelah beliau mendapat tahu bahawa Pekan makan telur ikan tembakul bahagiannya, beliau memarahi Melur, iaitu anak sulungnya, kerana tidak menghalang tindakan Pekan. Lalu beliau melarikan diri ke dalam hutan dan seterusnya menyerah diri ke Batu Belah Batu Bertangkup. Hal ini menunjukkan bahawa ketidakmatangan sebagai seorang ibu. Seorang ibu haruslah mengalah dengan anaknya kerana di sini kita dapat lihat bahawa Pekan merupakan anak yang masih kecil. Begitu juga dengan Melo. Namun, Mak Tunjung mengambil berat dan mengambil sesuatu itu dengan secara besar.
Hal ini menunjukkan bahawa ketidakmatangan Mak Tunjung sebagai seorang ibu. Seorang ibu haruslah menunjukkan sifat kematangan kerana beliaulah yang hendak mendidik anak-anaknya untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Terusnya, watak Pekan. Pekan merupakan seorang yang rajin dan mahir dalam mempertahankan diri. Pekan merupakan seorang yang rajin di mana dapat kita lihat di dalam karya Batu Belah Batu Petangkup menunjukkan bahawa Pekan membantu nenek kebayan membuat minyak-minyak wangi dan menghasilkan bau-bau dan wangian-wangian yang baru. Hal ini menunjukkan bahawa Pekan sangat terhutang budi dengan nenek kebayan yang menjaga dia dan kakaknya Melur setelah kematian ibu dan ayah mereka. Yang kedua, dapat kita lihat bahawa Pekan merupakan seorang yang berani dan mahir dalam seni mempertahankan diri. Di mana dalam karya Batu Belah Batu Petangkup menunjukkan bahawa Pekan dapat mengalahkan beberapa orang lelaki yang perkasa dengan menggunakan kemahiran dirinya. Kedua, Pekan juga dapat mengalahkan Datuk yang berdendam dengan Pekan. Beliau dapat membunuh Datuk menggunakan kerisnya. Seterusnya, Melur merupakan seorang yang penyayang dan seorang yang rajin. Melur merupakan seorang anak yang rajin, di mana dapat kita lihat bahawa Melur sentiasa menjaga adiknya Pekan apabila disuruh oleh ibunya. Melur juga tidak langsung membantah arahan ibunya untuk menggoreng ikan terbakul yang diminta oleh ibunya. Di sini menunjukkan bahawa perwatakan Melur yang sangat rajin dan patuh terhadap kedua ibu bapanya. Yang kedua, Melur menunjukkan sikapnya sebagai seorang anak dan kakak yang penyayang, di mana dia memberikan bahagian telur ikan terbakul miliknya kepada adiknya Pekan kerana Pekan masih berasa lapar dan teringin akan telur ikan terbakul tersebut. Yang kedua, Melur juga mengejar ibunya yang masuk ke dalam hutan setelah ibunya mendapat tahu bahawa Pekan juga turut memakan telur ikan terbakul bahagian miliknya. Di sini menunjukkan bahawa Melur sangat menyayangi ahli keluarganya tanpa memikirkan dirinya sendiri. Terusnya, kritikan pendekatan ekstrinsik dari aspek agama. Pekan telah pun disihir oleh seorang datuk kerana beliau telah memenangi pertandingan sabung ayam. Hal ini berpunca daripada hasad, dengki dan dendam datuk itu kerana sesiapa yang memenangi pertandingan sabung ayam tersebut akan dianugerahkan gelaran Raja Muda. Perkara sihir tersebut sendiri amatlah dilarang di dalam agama Islam. Hal ini kerana perbuatan sihir tersebut adalah perkara yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, hal ini perlulah ditegah di dalam penceritaan. Namun, perkara ini boleh dijadikan sebagai pengajaran supaya umat Islam haruslah menjauhi perbuatan-perbuatan syirik yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kritikan pendekatan ekstrinsik dari aspek politik, di mana raja mencari raja muda melalui pertandingan sabung ayam. Hal ini adalah amat tidak adil sekali kerana tidak menunjukkan langsung aspek demokratik dan pemilihan yang adil. Kerana pemilihan dari aspek sabung ayam menunjukkan bahawa tiada aspek-aspek pemerintahan yang kuat, yang matang dari pemilihan raja itu sendiri. Hal ini mungkin boleh ditukarkan dengan pemilihan melalui dari segi kecerdikan, kepandaian berbanding dengan menyabung ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auni Kristina binti Naimul Zakir. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan dua kritikan dalam karya sastera kanak-kanak, iaitu dalam cerita Batu Belah Batu Petangkup, iaitu saya akan menerangkan kritikan sanjungan dan kritikan saranan. Yang pertama, saya akan menceritakan tentang kritikan sanjungan yang ada dalam karya sastera kanak-kanak Batu Belah Batu Petangkup. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kritikan sanjungan? Baiklah, kritikan sanjungan bermaksud pernyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain. Kritikan ini memuji karya dan pengarangnya
yang berupaya menghasilkan pemikiran bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Jadinya, karya sanjungan ini dia merupakan apa yang terdapat dalam cerita tu yang yang menunjukkan rasa kagum dan senang terhadap watak yang ada dalam cerita Batu Belah Batu Bertangkup. Baiklah, kritikan sanjungan ini muncul pada era pasca Perang Dunia Kedua dan pra-asas 50. Pengkritik pada era ini terdiri daripada pengarang kreatif seperti Keris Melayu, Muhammad Yassin Makmur dan anaknya negeri, Muhammad Yusof Ahmad. Seterusnya, kritikan sanjungan ditujukan juga kepada pengarang kerana memiliki daya intelektual, ketajaman dan kebernasan fikiran. Abdullah Manshi diiktirafkan sebagai bapa kesusasteraan Melayu moden terutama dari perspektif gaya bahasa yang menggunakan pendekatan autograf dan bersifat kewartawanan dalam karyanya. Baiklah, seterusnya saya akan masuk kepada kritikan sanjungan yang ada dalam cerita Batu Belah Batu Bertangkup. Kritikan sanjungan yang pertama ialah cekal dan tabah. Contohnya, Mak Tanjung ni seorang yang cekal dan tabah demi anak-anaknya walaupun sudah kehilangan suami tercinta akibat ditimpa pokok di dalam hutan semasa mencari telur ikan tembakul yang diidamkan oleh Mak Tanjung. Yang kedua, rasa belas kasihan kakak terhadap adiknya. Kita boleh lihat daripada kisah Batu Belah Batu Bertangkup, Melo iaitu anak kepada Mak Tanjung berasa kasihan terhadap adiknya Pekan kerana adiknya tidak puas makan telur ikan tembakul dan memintanya lagi sambil menghentakkan kakinya ke lantai kerana mahukan telur ikan tembakul yang separuh lagi yang ditinggalkan oleh yang sepatutnya yang diberikan oleh ibunya. Setelah itu, Melo berasa kasihan lalu memberinya bahagian telur yang disimpan untuk ibunya. Yang ketiga, sikap belas kasihan nenek kebayan terhadap Pekan dan Melur. Kita boleh lihat ada seorang nenek kebayan terjumpa mereka di bawah pohon pokok di sebuah hutan. Dia berasa kasihan lalu menjaga mereka. Waktu itu ibu dia sudah ditelan oleh Batu Belah Batu Bertangkup dan tinggallah dia dua orang iaitu Pekan dan Melur, dan nenek kebayan ni terjumpa mereka lalu menjaga mereka. Selepas beberapa tahun, Melur membesar menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita, manakala Pekan pula telah menjadi seorang pemuda yang tampan dan juga berani. Yang keempat, kritikan sanjungan yang boleh kita lihat ialah ayam jantan Pekan iaitu si Jalak telah menewaskan ayam Datuk Hitam Pahlawan. Kita boleh lihat ayam jantan Pekan iaitu si Jalak telah menewaskan ayam Datuk Hitam Pahlawan, maka Pekan telah memenangi pertandingan menyabung ayam itu. Raja Indra Sakti berasa amat kagum dengan kehebatan ayam jantan milik Pekan itu. Lalu Raja Indra Sakti ni mengkahwinkan Pekan dengan anaknya puteri raja yang bernama Puteri Mayang Mengurai. Yang kelima, seorang yang menghormati ibu bapa. Kita boleh lihat Pekan dan Melur ni sangat menghormati ibunya dan sentiasa mengikut semua arahan yang diberi oleh ibunya. Mereka juga sentiasa menolong ibunya membuat kerja-kerja di dalam hutan. Yang keenam, sikap kasih sayang terhadap kakak kepada adiknya. Kita boleh lihat Melur sangat menyayangi adiknya si Pekan. Melur seorang
kakak yang sangat baik dan sentiasa menjaga pekan tak kala ibunya sibuk bekerja. Baiklah, tadi merupakan kritikan sanjungan yang saya boleh dapat di dalam kisah batu belah batu bertangkup. Seterusnya saya akan masuk kepada kritikan saranan. Baiklah, apa itu kritikan saranan? Okey, kritikan saranan ni bermaksud kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya. Kritikan saranan juga bersifat memberi alternatif untuk membaiki kekurangan. Maksudnya kat sini, dalam cerita batu belah batu bertangkup ni, apa yang kurang dalam cerita tu? Maksudnya dalam jalan cerita ke, watak perwatakan ke? Baiklah, dengan kita kena mencari kekurangan dan kita dari kritikan saranan ni, kita perlu memperbaiki kekurangan apa yang ada dalam cerita tersebut. Kritikan ini juga mengalirkan nilai yang positif dan amat signifikan kepada khalayak baca, pengarang dan juga pengkritik sendiri. Baiklah, kita akan masuk kepada sikap dan perlakuan. Kita boleh lihat sini seorang pekan ni, ibunya Mak Tanjung ni seorang yang mudah terasa hati. Contohnya tindakan pekan yang merebut telur ikan terbakul daripada kakaknya telah membuatkan Mak Tanjung ni, iaitu ibunya, berasa sedih sehingga kan tidak mahu makan nasi. Perkara ini telah menyebabkan Mak Tanjung berasa kesal dengan anaknya Melur yang tidak mampu menjaga adiknya Pekan. Sepatutnya Mak Tanjung ni tidak seharusnya terasa hati atas perlakuan anaknya si Pekan kerana anaknya masih kecil dan tidak boleh berfikir dengan lebih matang lagi. Mak Tanjung perlulah memaafkan anaknya atas perbuatan anaknya itu. Setelah itu, Mak Tanjung ni sebagai seorang ibu ni, Mak Tanjung hendaklah bertolak ansur dan mengalah dengan anak-anaknya kerana dia lebih tua dan dapat memikirkan mana yang baik dan buruk. Seterusnya, sikap pendendam. Kita boleh lihat dalam kisah batu belah batu bertangkup ni, iaitu watak Datuk Hitam Pahlawan yang berdendam dan tidak berpuas hati dengan Pekan kerana ayamnya kalah dengan ayam Pekan. Hal ini menyebabkan Datuk telah menyuruh pengikut-pengikutnya menyerang Pekan pada waktu malam. Sepatutnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan kerana akan meragut nyawa seseorang. Datuk Hitam sepatutnya rela dan ikhlas atas kekalahannya serta bertumpang gembira atas kemenangan Pekan kerana setiap pertandingan ada kalah dan menang. Baiklah, kita masuk kepada jalan cerita. Jalan cerita yang terdapat dalam karya sastera batu belah batu bertangkup tidak masuk akal. Contohnya, kita boleh lihat Mak Tanjung ni membunuh diri dengan menyuruh batu belah batu bertangkup menelannya kerana dia tidak dapat makan telur ikan terbakul. Sepatutnya perbuatan Mak Tanjung ni tak bolehlah. Mak Tanjung ni tak sepatutnya membunuh diri disebabkan oleh telur ikan tembakul. Sebaliknya, Mak Tanjung ni perlulah sabar mengharungi ujian tersebut dan Mak Tanjung juga boleh juga mencari ikan lain yang ada di sungai. Sebaliknya, Mak Tanjung tidak perlulah membunuh diri dan anak-anak dia juga masih kecil dan perbuatan itu sepatutnya tidak boleh dilakukanlah. Selain itu, Datuk Hitam Pahlawan ni sanggup meminta bantuan Mak Darat untuk menyihir Pekan pada waktu malam perkahwinannya kerana dia tidak dapat mengkahwini Puteri Mayang Mengurai. Sebaliknya, perbuatan itu tidak boleh dilakukan kerana ilmu sihir ini sangatlah bahaya dan juga boleh meragut nyawa seseorang. Baiklah, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.